Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, pagi ini kita bersama-sama lagi insya-Allah dalam sesi tadabbur harian insya-Allah. Setiap hari satu muka surat. Hari ini kita akan bersama-sama insya-Allah di muka surat yang ke-170, iaitu kita akan bersama-sama di surah Al-A'raf ayat 156 sehingga ayat 159. Jadi InsyaAllah seperti biasa kepada sahabat-sahabat semua yang bersama-sama dengan kita dalam majlis ilmu, majlis tadabbur kita pada hari ini, agar dapat insyaAllah memberi feedback tentang suara dan juga tentang video insyaAllah. Jadi hari ini saya akan mulakan dengan membaca sedikit daripada ayat-ayat yang terkandung yang ada dalam muka surat ini, iaitu ayat 170, ayat 100 minta maaf, muka surat 170, muka surah Al-A'raf ayat 156 sehingga ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waktub lana fi hadhihi ad-dunya hasanah wa fil akhirati inna hudna ilaik. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. صدق الله العظيم. Ayat yang saya bacakan tadi ayat 156. Jadi terima kasih kepada memberi feedback. Alhamdulillah hari ini kita akan baca lagi cerita tentang, masih lagi tentang siapa kita kata, tentang Nabi Musa AS dan juga Bani Israel. Jadi kita tengok memang panjang, memang banyak cerita tentang Bani Israel dan juga tentang Nabi Musa dalam Al-Quran ni. Kalau kita tengoklah dari segi bilangan Nabi Musa Bani Israel atas dunia ni letaklah ramai sangat sekarang kan. Zaman dulu pun tak ramai sebenarnya kan, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala berulang kali, dan sangat ramai nabi-nabi dan juga rasul-rasul yang telah diutuskan kepada Bani Israel ini, nak menunjukkan, nak mencontoh kepada umat Islam ni, kita hendaklah belajar apa yang berlaku terhadap apa yang telah dilakukan oleh Bani Israel ini terhadap nabi-nabi dan juga rasul-rasul mereka, supaya mengaji pengajaran kepada umat Islam pada hari ini. Jadi Allah Ta'ala kekalkan ayat-ayat tentang Bani Israel ini, walaupun selepas daripada, kalau ikutnya lah kan, kalau ikut zaman Nabi SAW, apabila berlakunya peperangan Khaybar ni, kira tak adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel daripada tanah Arab tu kira dah tak ada lah kan, selepas daripada peperangan Khaybar di zaman Nabi SAW. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala kekalkan ayat ni dengan banyaknya menceritakan tentang apa yang berlaku di antara Nabi Musa dan juga dengan Bani Israel. Yang Nabi Musa dengan Firaun tu satu cerita, tapi yang Nabi Musa dengan Bani Israel ini satu cerita yang lain. Jadi kita akan tengok di sini kan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala sebut yang pertama sekali, Nabi Musa pun berdoa lah kepada Allah, waktub lana fi hazihi dunya hasanah, ya Allah. Jadi Nabi Musa banyak melalui kan apa yang telah berlaku sebelum daripada ini kita bacakan, iaitu dengan 70 orang yang telah dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya tu, dengan gegaran-gegaran yang sangat dahsyat tu. Lalu Nabi Musa dapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan dapat Tauratnya, dapat alwahnya kan. Jadi lepas daripada tu Nabi Musa ni pun berdoa lah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, waktub lana fi hazihi dunya hasanah wa fil akhirati. Fil akhirati ni maksudnya ialah juga ialah hasanah, kalau gitu kan. Jadi maksudnya ialah, ya Allah, waktub lana, tuliskanlah untuk kami, maknanya berikanlah untuk kami ya Allah, aujib untuk kami. Dalam bahasa dalam tafsir dia kata aujib lana, waktub lana maknanya aujib lana, ya Allah berikanlah kepada kami ni di atas dunia ini hasanah, dan juga wa fil akhirati
hasanah. Itu kan. Walaupun tak ada sebut sini tapi maksudnya automatically kan hasanah ni ada di sini kan. Jadi tengok kan, kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sekarang pun kita ada kan doa yang sangat-sangat popular, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita minta kepada Allah dua-dua kan, kebaikan dunia dan juga kebaikan akhiratnya. Jadi apa dia kebaikan dunia, apa dia kebaikan akhirat tu? Kebaikan dunia ni iaitu kesihatannya, dengan kekuatannya, dengan hasanah kan, iaitu dengan imannya, dengan Islamnya, itu adalah hasanah fid dunia kan. Dan juga dengan hidup-hidup lah yang baik dan sebagainya kan. Dan kemudian kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat. Jadi tu akhirat lebih penting kan. Akhirat tu penting kan. Dan juga wafil akhirati. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala kata cerita tentang Nabi Musa ni, inna hudna ilaik. Inna hudna ilaik. Hudna artinya sana ya. Hudna sana artinya lah tu benar maknanya. Kami bertaubat. Hudna tu maknanya kami bertaubat ilaika kepada kamu ya Allah. Jadi berikan kepada kami baik. Jadi Allah, jadi sekarang ni Nabi Musa minta lah kan untuk kami semua ni. Kemudian dia kata qala, berkata Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang Allah pun berkata kepada Nabi Musa dan juga sebagai satu prinsip lah kepada kita semua kan. Jadi apa dia kata, Allah Taala kata apa? Qala azabi usibu bihi man asya. Azabi akan menimpa kan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, azab ni azabku ni akan menimpa sesiapa saja daripada siapa-siapa yang asya, yang aku kehendaki kan. Yang aku kehendaki apa? Aku kehendaki untuk mengazabnya. Ini ceritanya di mana ni kan? Jadi Allah Taala, maknanya ertinya kita serah kepada Allah SWT. Jadi kalau kenalah apa-apa, sebagai contoh kata dunia ni kan, kalau kena contoh apa-apa, kemungkinan kita kena. Jadi Allah Taala dah kehendak Allah SWT gitu kan. Jadi sebab itulah kita kan, kalau kena apa-apa saja, kita akan kata apa? Alhamdulillah ala kulli syai'. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah ala kulli syai'. Jadi walaupun kadang-kadang menimpa satu benda yang kita tak suka kadang-kadang tu kan, yang kita rasa sakit, yang kita apa-apalah penyakit dan sebagainya, kita akan kata alhamdulillah ala kulli hal. Dalam apa keadaan pun kita bersyukur kepada Allah. Sebab apa kan? Kalau kita kata sakit sikit, alhamdulillah kita tak sakit banyak kan. Kalau kita sakit, kita apa ni, kita katakan accident sikit kan, alhamdulillah ala kulli hal. Sebab apa? Tak accident mati ke, tak sebab hancurkan kereta kita dan sebagainya kan. Jadi maknanya alhamdulillah ala kulli hal. Jadi Allah SWT kata sini, qala azabi usibu bihi man asya'u. Tetapi lepas ni tengok kan, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Allah Taala kata, tapi rahmatku akan wasi'at. Allah Taala kata wasi'at kulla syai'. Allah Taala berikan rahmat aku ni, rahmat yang kata hasanah tadi tu. Hasanah mana? Hasanah fid dunia. Wasi'at kulla syai'. Wasi'at kulla syai' maknanya luas untuk semua orang maknanya. Kulla syai', untuk siapa-siapa saja kan. Wasi'at kulla syai' wasi'at mana amat amat mana umum, untuk siapa-siapa saja, tapi fid dunia. Jadi sebab itulah kita tengok sini kan, orang kafir, orang yang tidak beriman pun kita tengok mereka ni pun hidup segar, tak ada masalah, sebagai contoh lah kan mereka ni dapat kaya raya. Kita tengok kata dunia ni, biliar kan, ramai majoriti mereka adalah orang yang tidak Islam kan. Jadi kita tengok macam mana ni. Kadang-kadang kita pun terfikir kan, kenapa memang Allah Ta'ala berikan kepada, memang Allah Ta'ala dah sebut sini kan, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Mereka yang kerja kuat, mereka yang cari cara, mereka cari yang terbaik, mereka dapat kan. Memang Allah Ta'ala akan beri kepada mereka, tetapi ingatkan itu adalah fid dunia. Fasa'aktubuha lillazina yattaqun. Allah Ta'ala kata, tetapi fasa'aktubuha, iaitu aku akan tulisnya itu apa? Lillazina yattaqun, kepada orang-orang yang bertakwa sahaja. Itu bila? Di akhirat. Di akhirat Allah Ta'ala tak beri apa? Tak beri apa-apa tadi tu, yang indah-indah, yang kaya-kaya, yang apa-apa semua Allah Ta'ala tak beri kepada orang-orang kafir di akhirat. Jadi Allah Ta'ala kata di akhirat fasa'aktubuha, yang tadi tu hasanah fil akhirah tadi tu lillazina yattaqun, hanya untuk orang yang bertakwa saja. Wa yu'tunaz zakah, dan mereka itu yu'tunaz zakah, memberikan zakat. Jadi Allah Ta'ala gandingkan sini sebab apa? Di antara sifat kan orang-orang yang Allah Ta'ala sayang kepada dia ni lah, kalau dalam masalah harta iaitu dia sanggup untuk berpisah dengan harta dia. Jadi kalau kita tengokkan ayat ini, kita katakan bahawa ayat ini adalah ayat Makkiyah kan, ayat yang turun di Mekah. Dianya kalau ikutnya adalah maknanya Mekah ni tak ada lagi kewajipan zakat tapi Allah Subhanahu Wa Taala dah sebut dah perkataan-perkataan ni, perkara-perkara ni. Kenapa? Sebab zakah ni ertinya ialah pembersihan.
Zakat ni adalah apa? Iaitu seseorang itu sanggup untuk membersihkan harta dia. Dia dapat harta, pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bila Allah Taala beri kepada harta kita harta, maka kita sepatutnya kena sedarkan bahawa pada harta kita itu ada hakun maklun. Ada hak kepada orang-orang yang memerlukan. Jadi Allah Taala nak uji kita je kadang-kadang tu kan, diberi banyak kan, tapi sebenarnya tak nak tengok kita ni sanggup tak sanggup untuk berpisah dengan harta yang diberikan oleh Allah SWT itu. Untuk apa? Untuk diberi dalam bentuk zakat. Zakat tapi di Mekah tak ada nisbah yang tertentu. Jadi beri kan, mana sanggup berpisah tak? Jadi bila sampai ke Madinah barulah ada nisbah dia tertentu kan. Tak kira lah 110 ke 120 ke 2.5% ke dan sebagainya, tengok jenis harta tu. Jadi Allah Taala kata wallazina hum biayatina yu'minun, dan juga mereka yang beriman dengan ayat-ayat kami. Jadi tu apa tu yang tadi tu, iaitu hasanah di akhirat hanya Allah Taala beri kepada orang yang bertakwa, nombor satu. Yang kedua, orang yang sanggup berpisah dengan hartanya, tak sayang kepada hartanya. Dan yang ketiga, wallazina hum biayatina yu'minun, dan beriman dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya insya-Allah kita tengokkan ayat yang seterusnya, iaitu ayat yang agak panjang ni, kita katakan 157 ayat 157. Allah Subhanahu Wa Taala kata allazina yattabi'una ar-rasul. Allah Taala sambung tadi kan, sambung daripada diceritakan. Kalau di sini dia kata bertakwa, kemudian tu berpisah dengan hartanya, dan kemudian tu beriman dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya Allah Taala cerita lagi, iaitu orang-orang yang yattabi'un ar-rasul, an-nabi al-ummi, iaitu orang-orang yang mengikut rasul, iaitu rasul tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nabiyul ummi, seorang nabi yang ummi, yang tidak pandai membaca, tak pandai menulis. Itu terjemahan apa ni kita kata tafsiran yang paling itulah yang paling tersohor dia kata iaitu maksud al-ummi itu ialah yang tak tahu membaca dan tak menulis. Walaupun banyaklah perbezaan, ada pendapat kata macam ni, jadi kita tak akan discuss di sini kan. Jadi maksud sini ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling masyhurnya ialah dia ni tak pandai membaca tak menulis. Itu adalah dengan kelebihan yang Allah Taala beri, kerana hikmah-hikmah yang Allah Taala berilah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allazina yajidunahu maktuban indahum, yang mana Nabi ni telah maktuban indahum. Maktub tu maksudnya ialah tertulis, maknanya tertulis di mana? Maktuban indahum, di sisi orang-orang Bani Israel itu. Dah ada dah fit Taurat wal Injil, di dalam Taurat dan juga dalam Injil. Jadi maknanya benda ni dah ada dalam Taurat dan juga dalam Injil. Siapa? Iaitu yang pertama Nabi, nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dah ada dah sebenarnya yang asal. Tapi sekarang tak adalah, orang Yahudi, orang Kristian dah buang lah nama Nabi itu kan. Dan kemudian yang kedua tu ada dengan sifat-sifat Nabi. Sifat-sifat Nabi itu dah tertulis dah di dalam maktuban. Kalau kita kata maktuban mana, ni memang Allah Ta'ala beritahukan, maktuban indahum, dah tertulis dah pada mereka tu, di sisi mereka. Nak jelas lagi, bukan sekadar tertulis, Allah Ta'ala sebut nama lagi, iaitu dalam Taurat ada, dalam Injil ada. Kemudian apa Allah Ta'ala kata, iaitu ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Yang mana Nabi ni Nabi Muhammad ni yang datang, yang tertulis nama dia ni menyeru kepada ma'ruf dan melarang manusia ni daripada kemungkaran. Kemudian apa lagi? Wa yuhillu lahumut thayyibat. Ini diceritakan sifat-sifat Nabi tu kan. Maknanya Nabi ni tak ada benda yang tak baik. Kalau ikut tengok, menyuruh kepada kebaikan, bukan benda tu satu benda yang baik. Kemudian tu melarang daripada kemungkaran, melarang daripada benda yang tak baik, bukan benda tu tak baik. Benda tu memang baik. Wa yanhahum 'anil munkar. Kemudian wa yuhillu lahumut thayyibat, dan menghalalkan untuk kamu ni, untuk mereka ni at-thayyibat, iaitu benda-benda yang baik. Jadi kita tengokkan mana maitah, bangkai tak baik kan. Jadi Nabi datang, ini adalah haram, ini adalah haram, ini adalah halal, ini boleh, ini tak boleh. Itu sifat Nabi kan. Adakah Nabi datang mengarut-ngarut mengatakan yang buruk pun boleh, yang tak baik tu tak boleh? Tak ada kan. Kalau kita tengok apa yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam Al-Quran, dalam hadis, tak ada benda yang mengatakan bahawa benda yang baik tu diharamkan. Siapa yang cakap Allah Ta'ala mengharamkan satu benda yang baik? Siapa yang cakap Allah Ta'ala ni menghalalkan satu benda yang tak baik? Tak ada kan. Jadi itulah yang Nabi SAW. Jadi Allah Ta'ala cerita clear kan. Makna nak ceritakan hebatnya Nabi Muhammad ni kan. Makna ceritakan Nabi Muhammad ni bukanlah sebagaimana yang kamu tuduh macam-macam tu kan. Apa yang tak eloknya pada Nabi SAW, yang orang Yahudi sampai tak terima, yang orang Kristian yang susah nak terima sangat tu kan. Apa dia yang tak elok yang ada pada Islam ni? Jadi mereka pun mengada-ngada lah, mereka tak nak terima Islam, mereka pun mengada-ngada lah benda-benda yang tak betul kan. Itu yang panggil yaftarun. Yaftarun tu mengada-ngada terhadap Nabi tu, Muhammad tu. Lalu startlah kan lukis kartun lah, macam-macam lah, tuduhan-tuduhan yang semua tu adalah untuk mengelirukan orang Islam sendiri kan. Jadi sebab tu orang Islam sendiri kena faham betul-betul Islam tu kan.
Janganlah nanti datang orang kafir cerita-cerita ni jadi confused kan. Apa ni? Sebab Nabi Muhammad SAW tu sifat dia. Maktuban, kemudian ya'muruhum, yanhahum, kemudian yuhillu lahum at-tayyibat, kemudian wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Dan Nabi SAW tu mengharamkan ke atas mereka itu al-khaba'ith. Khaba'ith benda-benda buruk. Apa benda yang kalau kita katalah kata arak kan. Islam mengharamkan arak kan. Tak kira lah whisky ke, toddy ke, tak kira bir ke apa benda kan, alkohol dia berapa ke kan. Jadi semua tu adalah haram kan. Bagus ke? Tak ada orang kata bagus orang kesihatan kata tak bagus, tapi yang siapa kata nak bagus, yang nak minum juga, tengok dia tahu tak bagus kan, tapi dia nak juga benda tu, padahal banyak lagi air lain yang boleh diminum kan, nak juga benda tu walaupun mahal kan, walaupun mahal. Kita tengoklah whisky berapa semua harga dia kan, bukannya RM1 bukan RM2 sekali minum kan, beratus-ratus Jadi contohnya ini Allah SWT sebut sini kan Nabi ini mengharamkan yuharrimu alaihimul khaba'ith wa yada'u anhum israhum. Mengangkat daripada mereka. Tengok, yada'u anhum israhum. Israhum maknanya benda-benda yang memberatkan mereka. Ada ke dalam Islam ni benda-benda yang memberatkan? Kalau kita kata tak ada kan. Jadi kemudian wal aghlala allati kanat alaihim, dan juga wal aghlal tu maknanya asyada'id. Dalam asyada'id tu maknanya adalah benda-benda yang memberatkan, benda-benda yang menyusahkan. Dalam Islam ini semua benda-benda adalah menyenangkan. Nak buat senang, dan kadang-kadang kita nampak macam susah. Tapi memanglah manusia ni kadang-kadang kita nampak satu benda tu memang susah, tapi dia kena buat juga. Kita contoh kita katakan, tak ada orang suka untuk kena vaksin betul tak? Kena vaksin sekarang ni COVID-19 kan, tak ada orang suka, tapi kenapa pergi vaksin juga? Kan susah, terpaksa pergi drive, kena beratur, kena cucuk, kena demam sikit, sakit kepala sikit kan. Kenapa susah? Sebab dia punya bagus dia tu. Jadi maknanya kat sini kan, nak tunjukkan kadang-kadang dalam Islam kita tengok benda ni berat, tapi efek dia tu ataupun kebaikan itu lebih besar lagi kan. Kalau kamu tak buat benda ni, tapi manusia tak nampak benda tu. Bila agama mereka tak nampak, bila kesihatan mereka nampak, kekotoran mereka tak boleh. Sebab apa? Sebab gini kan, dari segi kesihatan, dari segi dan sebagainya lah kan. Tapi kenapa manusia buat kadang-kadang menyusahkan dia? Jadi menunjukkan bahawa dalam Islam itu macam tu juga. Kita nampak macam benda-benda tu menyusahkan, tapi sebenarnya kebaikan yang kadang-kadang kita nampak, kadang-kadang kita tak nampak. Itulah masalah dia. Dan campur pula orang kafir yang datang kata benda ni tak bagus. Jadi macam itulah cerita kan. Sebenarnya benda-benda yang yang diangkat daripada kita, yad'u alaihim tu yad'u anhum israhum wal aghlal tu. Sebenarnya benda tu macam aghlal. Kalau ikut aghlal ni dalam asal bahasa tu aghlal maknanya ikatan-ikatan ni. Jadi manusia ni sebenarnya apabila dia Islam, sebenarnya dia ni adalah sebenarnya bebas sebenarnya. Dia tu terbebas sebenarnya. Bila dia tak ikut Islam sebenarnya terikat tu. Terikat pada apa? Kita tengok. Sebab itulah dalam Islam bila kita kata pembukaan negeri Islam kan, dia tak panggil penjajahan. Dalam Islam dia tak panggil kan. Maknanya Islam contoh katakan Nabi Muhammad SAW, Nabi asal Nabi adalah berada di Madinah. Kemudian Nabi semua tu pergi ke mana? Pergi semua ke semua bangsa-bangsa Arab lah yang ada di tanah Arab tu kan, semua pergi. Kampung ni pergi, negeri ni pergi, semua pergi. Kenapa? Dipanggil Fathul Islami. Kemudian pergi ke mana lagi? Selepas daripada Nabi SAW dah tak ada, lepas tu Abu Bakar, lepas tu Saidina Umar, lepas tu Saidina Uthman, lepas tu Saidina Ali. Mereka apa buat? Mereka ni akan terus-terusan menghantar tentera, bukan menghantar tentera tu untuk membunuh orang, tapi sebenarnya adalah menghantar pendakwah sebenarnya kan. Tentera dalam Islam ni semua tu pendakwah kan. Cuma backing belakang ni, sebab biasanya orang-orang tu akan menentang dakwah. Jadi sebab tu mereka pergi ke Farsi, pergi ke Iraqnya, pergi ke Syamnya, pergi ke Mesirnya, pergi ke Utara Afrikanya, pergi ke Asia Tengah ke. Semua tu untuk apa? Adalah untuk menyebarkan Islam sebenarnya kan. Tapi kadang-kadang itulah orang kafir sekarang dia akan ceritakan untuk pergi berperang menjajah. Nama menjajah tu adalah tak betul kan. Sebenarnya adalah nama dia dalam Islam Fathul Islami. Nama dia Fathu. Fathu ni makna membuka. Sebab apa? Mereka ni tertutup. Orang kafir ni ditutup oleh orang-orang tu, raja-raja mereka, pembesar-pembesar mereka, supaya jangan dengar. Kena terima cakap mereka saja. Sembah tu kan, sembah berhala tu kan. Jadi datanglah Islam ni nak buka apa yang tertutup tu, supaya manusia ni boleh dengar kan, boleh dengar. Kemudian terpulanglah kepada mereka. Bila mereka dah dengar la ikraha fiddin, datang la ikraha fiddin, tak ada paksaan dalam agama. Kamu nak terima Islam, tak nak terima Islam, terpulanglah kepada kamu kan. Yang penting kamu dengar semua kan. A, B, C, D dah dengar dah clear. Dan sekarang awak nak pilih mana, pilih. Itu
maksudnya lah al-fathu Islam. Sebab tu nama dia pembukaan Islam. Jadi dalam Al-Quran ni Allah Ta'ala kata wa yada'u anhum, Nabi ni yada'u anhum, mengangkat daripada mereka israhum, benda-benda yang memberatkan mereka, dan juga wal aghlal, dan juga ikatan-ikatan, kalau kita kata rantai-rantai yang allati kanat alaihim, yang mana dulunya membebankan mereka. Itu di antaranya. Ada tafsiran kata bahawa kan wal aghlal allati kanat alaihim ni berkaitan dengan Bani Israel ni. Kalau dulu Bani Israel ni susah kan, kalau nak bertaubat mereka terpaksa bunuh diri. Tu antara di antara kita kata tafsiran yang dibuat di sini. Fallazina amanu bihi wa azzaruh. Kemudian ayat ini, ayat yang seterusnya kan, ini kan Allah Subhanahu Wa Taala fallazina amanu. Jadi sekarang ni Allah Taala beritahu dan orang-orang yang beriman. Sekarang nama Nabi Muhammad dah diceritakan, Nabi Muhammad dah disebutkan, dah dalam Taurat disebutkan, walaupun mereka dah padamkan, dalam Injil dah disebutkan apa ni yang sepatutnya orang Bani Israel buat ni. Sepatutnya fallazina amanu. Jadi maka orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu Wa Taala, yang beriman nombor satunya dengan apa? Dengan Nabi, dengan Muhammad. Siapa yang beriman dengan Muhammad, wa azzaruhu, dan azzaru maknanya waqaru maknanya menghormatinya. Bagaimana menghormatinya? Meletakkan pada kedudukan yang sepatutnya kan. Bukan buat macam manusia biasa kan. Muhammad bukan seperti manusia biasa, dia adalah Rasul kan. Jadi kamu kena letak dia, kena hormat pada dia kan. Apa yang datang, apa yang dia cakap tu adalah merupakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Semua tu adalah wahyu secara indirect kan. Wahyu direct Quran, wahyu indirect adalah apa yang datang pada Nabi SAW. Jadi Allah Ta'ala kata beriman dengannya, siapa yang beriman dengannya, siapa dengan kamu yang beriman dengannya, dan kemudian yang azzaru. Yang ini ayat ni walaupun asalnya untuk orang Yahudi lah kita katakan, tapi untuk kita ni kita kena faham macam tu lah iaitu apa? Mestilah beriman dengan Nabi Muhammad. Alhamdulillah sudah kan. Kalau kita semula kan wa azzaruhu, kita hormat. Ada orang tak hormat kan? Ada beriman tapi tak hormat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Jadi sebab itulah sunnah Nabi, sunnah besarnya kan, apa-apa yang dibuat oleh Nabi sepatutnya kita kena hormat. Kadang-kadang kita tak mampu nak ikut kan, tapi kita hormat. Kemudian seterusnya wa nasaruhu. Nasaruhu daripada nasar. Nasara tu maknanya ialah menolong, membantu. An-nasru maknanya membantu. Jadi apa yang sepatutnya kita kena buat dengan Nabi ni, tanggungjawab kita kan. Beriman satu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang keduanya kita kena hormat. Yang ketiga tak cukup lagi, tapi kena bantu. Apa bantu Nabi? Maksud bantu Nabi ialah apa yang dibuat oleh Nabi, sepatutnya kita kena bantu. Nabi buat apa? Nabi sampaikan Islam. Sepatutnya kita kena bantu Nabi sampaikan Islam. Sekarang Nabi dah tak ada, sepatutnya kita kena sampaikan Islam. Itu maksudnya membantu Nabi kan. Jadi apa itu yang dibuat oleh ulama-ulama Islam itu, menyebarkan agama, mengajarkan. Kalau di dulu banyaknya membuka pondok-pondok kan, tanpa bayaran kan. Mereka ni bekerja kan, guru-guru dulu kan, mereka ni bekerja, dan kemudian selepas tu mereka akan mengajar anak muridnya, membuka macam-macam kan. Dulu kan. Jadi sekarang ni sepatutnya kena wujudlah macam ni kan, iaitu kita bekerja yang tidak mengharapkan upah kan. Dapat upah tu cerita lain, tapi tak semestinya dapat upah tu barulah nak bekerja. Gitu kan. Jadi wana soruhu, kena tolong Nabi tu. Itulah baru erti maknanya ialah membantu Nabi. Ertinya ialah buat kerja fi sabilillah. Okey, seterusnya Allah SWT kata sini wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nur allazi unzila ma'ahu, dan kemudian hendaklah mengikut an-nur. An-nur tu maknanya cahaya, ya kan? Dan hendaklah kemudian mengikut cahaya yang telah diturunkan bersama dengannya. Ma'ahu iaitu Quran lah. Artinya mengikut Quran. Jadi kalau ada berapa sini? Beriman, menghormati, membantu, iaitu bekerja untuk menaikkan Islam, dan kemudian tu mengikut apa yang ada dalam Quran. Jadi Quran ni bukan untuk dibaca saja kan, tapi Quran ni adalah untuk diikuti. Ikuti tu erti apa? Ikuti itu beramal lah dengan dia kan. Bukan ikut saja kan. Kalau dia kata macam ni, maknanya kena buat lah macam ni. Itulah baru dikatakan mengikut. Jadi Allah SWT namakan tu cahaya kan. Jadi kalau kita dalam gelap, kalau ada cahaya, kita mesti ikutlah cahaya tu. Kenapa ikut dalam gelap kan? Kenapa tak nak ikut cahaya tu kan? Jadi Allah Ta'ala berikan Quran kepada kita. Kemudian allazi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Allah Ta'ala kata itulah baru orang yang muflih, orang yang berjaya. Maknanya orang lain tak berjaya lah kalau tak buat benda-benda tadi kan. Seterusnya insya-Allah ayat 158 ayat 158. Qul ya ayyuhan nas, katakan wahai Muhammad, wahai manusia, katakan wahai Muhammad kepada semua manusia, wahai manusia, inni Rasulullah, aku ni adalah Rasulullah, ilaikum, kepada kamu, jami'an bukan seperti contohnya Nabi Musa. Kadang-kadang Nabi-Nabi terdahulu itu adalah khusus untuk umat-umat yang terdahulu saja kan, umat-umat khusus saja. Tapi Nabi Muhammad ni jami'an, semua untuk semua orang, kepada kamu semua, allazi lahu mulkus samawati wal ard,
di mana dialah yang memiliki bagi Allah Subhanahu wa taala tadi tu kata lahu mulkus samawati wal ardi, dia adalah pemilik langit, pemilik bumi, la ilaha illahu, dan dia adalah tidak ada Tuhan melainkan dia, tidak ada yang patut disembah melainkan dia, la ilaha illahu yuhyi wa yumiit, dia menghidupkan dan mematikan. Dan kemudian fa aminu billahi wa rasulihi, maka hendaklah kamu beriman, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebutkan sini fa aminu billah, hendaklah kamu beriman dengan Allah, dengan rasulnya, an-nabiyil ummi, nabi yang ummi. Sekali lagi disebutkan an-nabiyil ummi, walaupun Allah taala jadikan Nabi Muhammad itu dengan hikmah-hikmahnya, maka ikutlah, dia spesifik yang sebut situ kan. Walaupun kita kata ada banyak penafsiran lah kan, kadang-kadang ada penafsiran antara ummi itu macam-macam lah, kita tak jelaskan kat sini kan. Allazi yu'minu billahi wa kalimatihi, wa kalimatihi, dia itu yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga wa kalimatihi. Wa kalimatihi artinya di sini adalah iaitu Quran di sini beriman dengan Quran, beriman dengan Allah, beriman dengan Quran, wattabi'uhu la'allakum tahtadun, dan kemudian mengikutnya, moga-moga kamu ini tahtadun. Tadi la'allakum tuflihun, sekarang la'allakum tahtadun, dapat hidayah, dapat kemenangan. Kemudian ayat yang terakhir, insya-Allah ayat terakhir. Hari ini kita baca wa min qaumi Musa, pendek saja ayat terakhir last sekalian. 159 Allah Subhanahu wa taala kata wa min qaumi Musa ummatun, dan daripada kaum Musa, daripada Bani Israel ada ummah. Ummah tu maknanya jamaah, satu kumpulan, maknanya satu kumpulan, yahduna bil haqqi, yahduna tu maksudnya yahdu tu maknanya bekerja untuk menyampaikan hidayah. Bukan maknanya mereka sampaikan, maksud menyampaikan apa yang datang daripada Allah SWT tu, bil haqqi, dengan kebenaran. Maknanya tak semua Bani Israel itu jahat. Gitu kan. Ada yang mengikut Nabi Musa AS, yang mengikut ajaran Nabi Musa dengan betul. Jadi Allah SWT katakan wa min qaumi Musa, daripada kaum Musa itu ada ummah, ada orang yang sangat baik kan, iaitu mereka ni bersama-sama dengan Nabi Musa, dan mereka tu Allah Ta'ala sifatkan dengan yahduna bil haqqi, iaitu bekerja untuk menyampaikan ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa itu bil haqqi, itu yang bil haqqi, dengan benar, dengan kebenaran. Yahduna nas, kalau ikut dalam tafsiran dia kata yahduna nas bil haqqi, dia tu mengajak kepada kebaikan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala kata itu wa bihi ya'dilun, dan dengan itulah mereka itu ya'dilun. Jadi akhirnya itulah saja yang kita yang kita mampu, insya-Allah. Hari ini awal sikit 2-3 minit, insya-Allah. Terima kasih semua kepada kita bersama-sama di pagi Jumaat yang berbahagia ini, insya-Allah. Insya-Allah kita jumpa lagi di dalam sesi akan datang, muka surat 171, insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.